Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rabbi rabbana fiqna ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dhakara. Allahumma rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana silhana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina ruslan manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya bersyukur kepada Allah. Kita akan cuba baca habis ni buku 2 dan buku 5. Pasal this is for communications. Tuan-tuan boleh cakap. Ya, insyaAllah. Ya, janji profesor ni boleh cakap. Jadi saya tak payah buat 5-5 lah. 2 and 5 only. Okay, ada bawa tak? Okay. Sekarang ni kita dalam proses mapping lagi. Okay. Tuan-tuan jangan risau. Okay. Tuan-tuan kena salin ni. Ini mesti salin. Saya tak nak print ni sebab kita kena salin. Maknanya ini di bawah 20. Yang kedua ya. Kita ada last one 28. Jadi tuan-tuan kena ingat ni, mesti salin. Kalau nak salin dalam bentuk payung boleh juga. Jadi saya terangkan. Maknanya bila kita melihat fa'il dalam Quran, dia tidak lari dari 20 jenis ni. Ya, okey. Tuan-tuan kena tengok macam ni ya. Okey, yang pertama fa'il sahih. Nanti saya terangkan. Bila kita jumpa fa'il dalam Quran, adakah dia sahih atau salim? Sahih salim tu sama je. Jadi nanti saya terangkan. Adakah dia mudha'af atau mahmus? Okey. Adakah dia mu'tal, mu'tal fa, mu'tal ain atau mu'tal ya? Ingat lagi tak mu'tal? Ingat lagi tak fa? Tak apa, kita buat contoh. Okey. Adakah dia fa'il lafif mafruq? Ingat tak lafif? Mafruq. Saya percaya hari ni bila saya terangkan, memang tak ada orang yang tak faham. Semua orang faham. Sebab kita dah terang banyak kali dah. Ya, tak nampak? Oh ya, yeah. Boleh. Okey. Okey. Okey, sabarlah ya. Insya-Allah. Okey, fa'il mazid. Yes. Fa'il mujarrad. Yes. Fa'il mutaaddi. Yes. Fa'il lazim. Bila kita buka tajuk Quran, kita boleh sebut semua 20 dengan baik. Jadi kita perlu 20 orang ini. Ya, apa tu untuk ingat. Ya. 23 kita dah ada. Lepas tu 20 untuk ini, 20 untuk haraf, 20 untuk fi'il. Lepas tu 28 lagi next week. Jadi after that all together 114. Tuan-tuan jangan risau. Ingat insya-Allah. Sebab kita telah pakai kaedah dengar. Ya, dengar. Tak faham tak apa. Hari ni kita terangkan apa dia maksudnya. Fa'il lazim. 14 fa'il maklum. Bila buka saja Quran, ini fa'il maklum. Wah, bagus dah tu. Hebat. Fa'il majhul. Oh, ini majhul. Okey. Fa'il mabni. Oh, ada mabni kan? Ada mabni. Lepas tu fa'il mu'rab. Ada mu'rab.
Percayalah, bila seterang nanti semua kata mudah je. Kalau ada orang kata tak keluar perkataan mudah tu, tak lama lagi dia akan mudah lah, insyaAllah. Okey, mu'rab sulasi. Fa'il sulasi, ini fa'il sulasi. Ini fa'il rubai. Okey. Ini fa'il khumasi atau sudasi. Habis ya? Tak ada lagi dah lepas tu. Jadi bila kita jumpa fa'il, ini ada 20 kategori nama fa'il. Ya. Yang penting kena ada fa'il. Kita kenal ada fa'il. Kita kenal haraf, kenal isim, yang lain tu fa'il. Itu je. Fa'il madi berubah di belakang. Fa'il mudhari' depan belakang. Fa'il amar di belakang saja. Fa'il madi semua mabni. Fa'il amar semua mabni. Ya, fa'il mudhari' satu mabni. 13 lagi mu'rab. Bila mu'rab, marfu' bi, mansub bi, majzum bi. Boleh tak? Ingat lagi tak tu? Tak apa, tak ingat tak apa, dengar je. Okey, kaedah dia. Saya 2 hari lepas saya pergi masjid USJ. Jadi nak mengajar pukul 3, ada sejam setengah lagi. Saya duduk depan-depan tu dalam masjid. Saya buka ni. Saya buka ni sambil betul-betulkan wayar. Duduk bersela betul-betulkan ni. Lepas tu RM10 dia orang masuk. Dia masuk dalam beg. Saya diam je lah. Seorang tu 50 masuk. Saya duduk je. Pakai baju, taklah kemas sangat. Duduk. Sebab sebelah tu ada orang Kompucia. Buka beg yang sama. Aduh. Duduk. Lepas tu saya tengok RM50. Saya diam ni kan. Lepas tu saya cabut lagi. Saya pergi keluar sekejap. Masuk lagi duit RM10. Mana muka ni muka kesian. Sampai dekat arena tu nak beli rojak, duit tak ada, pakai duit tu RM10 beli rojak. Kata beritahu Rahman ni rojak duit minta sekar. Aduh, maknanya masyarakat Malaysia ni pemurah kan. Dia tak kisah apa kan. Lagi-lagi kalau janggut macam ni, lagi cepat dapat. Ni janggut sikit je. Okey, tonton ni. Okey, tengok yang sini ya. Tengok sini. Kita sudah bagi 23 medan yang pertama kan. Okey, ingat lagi tak? Satu. Supaya faham ni. Ada pula ayat betul ingat ni. Okey. Ini medan 1, ini medan 23. Medan 1 kita kata jar, betul tak? Majrur, betul tak? Okey. Medan 2 jar, majrur dan mudhaf. Medan 3 mubtada. Medan 4 an. Medan 5 okey, tak apa, inna. Jadi tuan-tuan, bila tengok payung pertama ni, ini berkenaan medan secara general. Boleh faham? Dalam ni pun kita sudah boleh mengeluarkan mana ayat hukum, mana ayat larang dan mana ayat suruh. Sudah boleh kita keluarkan kalau kita faham penggunaan orang medan. Jadi dalam medan ini, sebahagian besar daripada 23 ni semua pakai haraf. Boleh? Jadi bila pakai haraf, dia jadi nafi, dia jadi tidak. Boleh? Kalau duduk pada fa'il mudhari', dia jadi haram, jadi halal, dia jadi harus. Jadi haraf tu yang 60 tu menjadikan statement tu sama ada haram, harus ataupun wajib. Menjadikan ayat itu suruh, perintah atau larang. Boleh tak? Okey, setakat ni faham? Okey. Jadi tuan-tuan kalau boleh, payung 1 ni salin. Ya, 2 3 4, bukan sekarang lah, sampai 23. Okey. Okey, sekarang kita ambil payung 2. Ya, ni payung 2. Ini 8 sebab isim marfu'. 8 sebab isim marfu'. 8 sebab isim marfu'. Kalau tuan-tuan datuk-datuk faham frame ni, memang nak sambung lagi lah kan. Sebab okey, saya nak beritahu, payung ini berkenaan dengan isim, betul tak? Betul tak?
isim yang marfu' saja. Ada 8 sebab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sebenarnya payung ini dia menjelaskan kedudukan isim yang ada di atas. Dia menjelaskan kedudukan isim. Yang di atas ni fi'il ada, isim ada, haraf ada. Tapi payung kedua ni, payung kecil ni, dia explain furthermore about the situation of isim, either marfu', mansub or majrur, secara khusus di dalam. Tapi ini dia menceritakan marfu' saja. Di mana isim marfu' dalam payung besar ni? Ada tempat lain, kelas tempat lain, ada seorang masuk, tengok, keluar balik, tengok, keluar balik. Yang berani tu duduk, sebab kelas tu bentuk U. Bila bentuk U tu kena hafal, dia tak larat, dia lari. Sini Alhamdulillah bagus, makin ramai kan. Tadi fokus sikit, ramai orang nak tengok. Tak nampak calon-calon belajar. Ustaz mengajar seorang ke? Okey tuan-tuan ya, tak apa. Setakat ni boleh faham? Okey, kita tengok medan yang kedua ini, medan ketiga ni mubtada', betul tak? Betul tak? Mubtada'. Mubtada'. Okey. Dan setiap mubtada' dia mesti bagi depan, betul tak? Betul tak? Dan khabar pun mesti bagi depan, betul tak? Jadi salah satu sebab isim berbagi depan, satu dia mubtada', satu dia khabar. Okey, agree tak? But di small payung khusus untuk isim berbagi depan saja. Saya letakkan ini untuk membolehkan tuan-tuan tak faham di sini, faham di sini. Okey? Boleh tu? Jadi tuan-tuan kena salin. So, payung kecil ni kena salin. 1, 2, 3, 4, 4 sampai 8. Okey. Okey. Saya amat yakin kalau kita boleh menguasai payung ni, memang faham. Tuan-tuan baca any book, memang boleh faham. Ya. Sebab bila baca sebab isim baris depan, satu mubtada, zab dia turun sini. Yang kedua dia khabar, zab duduk sini juga. Yang ketiga dia fa'il, zab duduk ayat fa'il. Ya. Yang kelima isim kana bagi depan, zab duduk dekat kana dan saudaranya. Okey? Isim inna baris atas, zub duduk payung yang kedua. Jadi tidak ada sebab kita tak boleh faham kalau kita baca. Baca saja. Bila kita dah belajar besok, tuan-tuan baca berpuluh kali ni, baca baru dapat ya. Payung ni tidak ada tempat lain, hanya di sini saja payung ni ya. Okey, payung yang seterusnya 12 isim baris atas. Baris atas tanda dia macam tu. Okey? Boleh? Isim. Okey, kita buat lagi payung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuan-tuan kena boleh sini 12. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Ini payung baris atas. Ini payung baris depan. Isim baris depan. Isim baris atas. Okey, isim baris depan, isim baris atas. One of isim baris atas. Yang pertama bila dia jadi isim inna, betul tak? Betul tak isim inna? Isim inna dan saudara dia ada 6. Jadi isim inna berada di mana di atas? 1, 2 ke 3? Inna dan saudara. 5. Ni bersisih pendapat ijma' ulama. Siapa dia pegang inna? Kak Noh. Sebab kita makan naka ni, tu yang angin sikit. Sebab makan naka ni habis keluar angin, dia boleh jawab mudah. Okey, sama juga dengan ni. Okey, sama juga. Okey, salah satu sebab isim bagi atas bila dia maf'ul bih, ya. Kena ingat ini kena ingat. Mesti kena ingat maf'ul bih. Okey, di sini di mana ada maf'ul bih? Di mana maf'ul bih? Ada. Okey, ada. Jadi ada. Okey, elek mana elek? Maf'ul bih. Ya? Nombor 9. Okey. Minggu lepas saya dah bagi
Isim berbaris atas ada 12. Muka 1 dia punya ilmu, konsep. Muka 2 contoh dia dalam Al-Quran. Itu dia. Jadi tak perlu kita risau, yang penting dah ada. Okey, siapa yang tak dapat lagi? Tak dapat. Okay. Hari ni turun rumah tadi lebat sangat, nak bawa apa tu printer, takut kena hujan. Sampai sini hujan lebat, cik baik kereta baru. Kalau kereta kancil berhenti tepi jalan, dah larat. Kereta baru dia tekan minyak lagi laju, kejap. Okay. Jadi kalau tuan-tuan lambat datang tak gunalah, perjalanan saya laju sekarang. Kena syukur pada Allah. Okey, tuan-tuan, ni jangan salin tu ya. Ini 3 ni isim berbaris bawah. Isim berbaris bawah. Macam ni rupa dia. Okey, boleh? Jadi tuan-tuan, isim baris bawah ada 3 sebab. Sebab pertama, kalau dia jadi Jawa Majrur, correct or not? Jawa Majrur siapa dia pegang dalam medan? Tengok dating macam tu saya. Okey, ingat Jawa Majrur ada 16. Ya, ingat kita ada lagu pun. Jadi 16 beradik, dimulai dengan ba. Ada yang 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf. Jadi selepas Jawa Majrur hanya isim saja boleh duduk, dan isim tu mesti baris bawah. Jadi salah satu sebab isim baris bawah bila dia Jawa Majrur. Jawa Majrur duduk dalam medan 1. Hari ni kita ada Jawa Majrur, dah siap dah print. Ya, dah siap dah. Okey, tuan-tuan. Jangan lagi. Ini sangat istimewa sebenarnya. Tuan-tuan nak kata apa, katalah. Ya, bila ustaz dah tak ada besok baru menangis. Pasal apa? Kita kaji mendalam sangat ni untuk nak dapat payung-payung ni. Ya, ingat ini bukan payung mas tau. Ini payung Nausarah. Tadi ada kat meja bercakap apa tu? Tadi dekat meja ada rumor-rumor sikit, bercakap tentang sesuatu yang menyusahkan kita sikit. Okey, boleh tak? Okey. Payung ini semua telling about isim secara detail. Yang ini telling about isim baris depan secara detail. Yang ini telling about isim baris atas secara detail. Yang ini telling about isim baris bawah secara detail. Semuanya this explain furthermore about what are in the 20 medan. Okey? Jadi kalau boleh besok Dr. Nawi, kita keluarkan payung-payung medan ni dengan lengkap. Kita print. Ya, dan kita bagi kat masjid-masjid. Ya. Besok saya mula masjid pertama untuk tahun ni. Kita telah habis masjid ke-100 minggu lepas, iaitu Masjid Taman Melawati fasa 5. Masjid ke-100. Target this year 120. Kita punya grup-grup. Jadi tuan-tuan kena ikut saya, join saya pergi beri taklimat. Dan ada 3 di Brunei Darussalam. Ya, tuan-tuan boleh pergi bulan 3. Okey. Okey tuan, ini habis isim. Medan 23 including isim, fi'il dan haraf. Dan medan ini untuk isim. Ini isim baris depan, ini isim baris atas, dan ini isim baris bawah. Dan 3 ni dia total dia semua 20. Sekarang kita pergi lagi 20 medan ni. Ini yang tadi tambahan. Kan kita ada 23 ya, 20 ya, 28 total order kita 114. Tajuk dia semua sekali 2550. Kita short kepada 114 saja. 114 tuan-tuan boleh faham menyeluruh Quran. Sabarlah. Okey, sabarlah. Ya. Jelas tak? Okey. Okey, bila kita habis yang 20 ni, kita ada another 20. Okey. Dan kita ada another 28.
Another 28 ni saya dalam proses discussion dengan saya punya sahabat saya. Ya, sekarang ni nak masuk yang mana? Kerana 28 ni, 28 yang bawah ni, yang ni dia cover the whole thing. Supaya bila 28 ni dapat, the whole thing cover in the Quran. Sebab dalam Quran ada isim. Ingat lagi tak? Ada isim, ada fi'il, dan ada haraf. Haraf saja 1, 4, 3, 5. Fi'il saja berapa fi'il? 640 Ini 480. Jumlah semua sekali 2500. So kita concise kepada 114 saja. Jadi kenapa ramai orang belajar bahasa Arab tak faham-faham? Sebab dia belajar ni. Dia tak fokus kepada ini. Jadi sebab itu Arabic, dia kata, is the most easiest language to be learned if you understand the system. Whereby when you respect the system, you know the system, then you follow the system and you may success. Itu konsep dia. Dan konsep dia, there are rule of use. All these rule of use, without which grammar useless. Kalau tak ada ni, cakap pun tak betul. Okay? Okay, boleh cakap ni? Okay. 20 yang seterusnya, fi'il. Okay. Tengok fi'il. Okay. Nombor 1, tuan-tuan. Nombor 1. Okay. Okay. Nombor 1, fi'il sahih. Ingat, fi'il sahih seperti syaribah. Ini sahih. Sebab tidak ada alif waya dalam tu. Boleh? Itu sahih. Sebab tak ada alif waya. Kalau di sini ada alif waya seperti qala, ini mu'tal. Boleh? Ingat lagi tak mu'tal? Cuba sebut sahih. Mu'tal. Sahih. Mu'tal. Good. Sometimes dia punya nama tu overlap. Tak apa. Okey. Yang kedua, fi'il salim. 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 Salim sahih juga. Ni syaribah. Setiap fi'il sahih adalah fi'il salim. Kerana dia tidak ada hamzah dan dia tak ada tasydid. Ingat lagi tak? Ingat. Fi'il sahih ada 3. 1 sahih salim, 2 sahih mudha'af, 3 sahih mahmus. Okay, remember not? Okay. Sebab tu saya kata, remember not? Remember. Sebab kadang-kadang kita sibuk-sibuk kan, kita dengar je sahih salim, kita remember ustaz. Yang pentingnya pernah dengar. Lepas tu bila kita hafal semua ni, no problem. Nanti saya tunjuk dalam Quran. Ya, kita tengok dalam Quran. Kejap. Okey, tengok ya. Tuan tengok perkataan ni. Wala yusyrik. Yusyrik itu fi'il mudhari'. Jadi apa juga fi'il yang kita jumpa dalam Quran, kita mesti turn to fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi dia syaraka. Betul tak? Syaraka, bukan syarika. Syaraka. Kalau bahasa Melayu syarika. Syaraka, ada tak huruf ilah? Tak ada. Jadi ini fi'il sahih salim. Salim. Fi'il sahih salim. Jadi 20 sub nama yang kita ajar tadi tu, yang kita maksud tadi tu, semua boleh digunakan untuk baca fi'il dalam Quran. Bila kita baca je fi'il dalam Quran, buka satu fi'il, saya katakan ini fi'il mudhari'. Okey, bab 3. Syaraka yasyriku bab 3. Ya, ada 6 bab, ingat tak 6 bab? Jangan lupa. Fi'il sahih salim. Okey? Fi'il muta'addi. Semua 20 tu boleh masuk. Jadi when you find any word in the verb in the Quran, you can use all 20 names for one word. Hebat tak? Maknanya dalam kajian kita ni, tentang buka saja yusyrik tu, semua 20 boleh pakai. Semua 20 boleh pakai. Ini bukan mu'tal. Ini bukan muta'addi. Ini bukan mabdi. Makna mu'rab. All 20 tu boleh apply kepada satu fi'il dalam Quran. Maknanya bila kita jumpa satu fi'il, Ya. Ya, analisa 20. Mana ada kajian yang begitu dalam. Bila saya present kepada prof saya, dia kata, okay, you come 3 years to
US untuk mengajar. Okay, kalau ustaz pergi menangis. Ya, yusyrik. Nanti okey. Yusyrik itu maknanya jangan syirik billah bi ibadati. Ya, kata oleh wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini seorang manusia macam kamu. Ya, yang diutuskan kepada saya, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Sesiapa yang mengharapkan untuk bertemu Tuhannya, maka dia mesti buat benda yang baik. Dan dia tidak syirik dengan menyembah Tuhannya satu pun. Ya, jadi di sini bila kita buka buku tafsir, baru kita belajar. Ya, siapa yang syirik dengan Allah, maka Allah Taala putuskan segala rahmat kepada dia. Ya, itu tafsir. Tafsir buku Dr. Wi pun ada. Okey. Boleh tak? Jadi kita tengok ni. Yarju fi'il mudhari' dia roja. Ingat roja? Bukan roja yang sekarang tu roja kan roja. Kan ada roja, roja. Ada orang bunyi Facebook kat ustaz roja, dia senyum kat belakang. Saya kata roja jugalah kan. Tuan-tuan, ni roja. Ini fi'il sahih. Fi'il mu'tal. Mu'tal dia mu'tal lam. Tapi muta'adi. Bukan lazim. Bab 4. Semua 20 boleh baca. Semua 20 boleh baca. Jadi tujuan 20 ni kita masuk untuk meneliti fi'il tu supaya betul-betul fi'il tu exactly what is this? How this fi'il used to bring up the sentence. Why? Semua ada sebab. That's why orang belajar nahwu dia tak akan salah tafsir. Sebab bila dia belajar nahwu dia jumpa fi'il, fi'il ni fi'il mutaaddi. Fi'il ni fi'il sahih. Fi'il ni fi'il lazim. Fi'il ni yang 20 tu semua kena. Yang berat sekali fi'il lah. Yang lain tak berat. Yang ni berat tak? Tak. Yang berat fi'il yang 20. Okey, tuan-tuan salin ni 1 hingga 20. Dah salin, okey? Okey. Okey. Another 20. Another 20. Ini 20 ya? Ini another 20. Another 20 ada dua. Satu ini, satu ini. Yang ini 23. Di bawah ni ada 28. 28 ni next week. Malam ni dia akan hantar saya 28. Banyak. All together 114. Okey. Okey. Yang 28 ni adalah haraf. Dia telling about haraf. Sebab haraf kita kata huruf ja. Huruf ja tu dia guna banyak, bukan untuk menunjukkan distance saja. Huruf ja. Huruf ja. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min tu dia mesti ada ila to show distance. Ya. Okey. Dalam ayat Quran, huwa aqrabu minni. Dia lebih dekat dengan saya. To show closer to Allah. Minni means close to Allah. Yes. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita belajar haraf-haraf ni mempunyai pelbagai makna. Detail tak? Yes. 20. So, okey, yang minggu lepas isim bagi depan saya bawa 8 saja. Isim bagi depan yang Mansuk. marfu. Yang ni Marfu. Ini mansuk. Mansuk. Mansuk saya dah bagi dah. Mansuk dah bagi kan? Marfu'. Okey tuan-tuan. Ini tengok sini. Yang marfu' yang ini. Yang mansuk yang ini. 8. Okey. 8 dapat dah? Mansuk dapat dah? Dah. Majrur dapat dah? Sekarang majrur. Majrur lebih ni cukup. Majrur. Ni yang majrur. Dah ada. Ni majrur. Ambil ni cukup.
Itu yang majrur. Okey? Tuan? Ada. Okey. Kita rehat ni. Ya Allah. Bukan. Ni, ambil pada Syukri. Ni. Saya buat 36. Okey. Saya ambil nota ni sama je. Macam budak universiti kot. Okey. Betul, ini ilmu dia. Okey. Okey. Tuan-tuan, jangan risau ya. Tadi dapat majrur tak? Ini ilmu tentang majrur. Yang ni dia punya frame dia, yang tu ilmu. What is majrur? Tu dia. Tuan tengok. Okey. Simpan ya. Dan tulis the date. Majrur. And the most important to write the date. Sambung yang tadi. Sambung tadi. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan puan. Okey. Ini 20 isim bukan haraf ya. Ini 20 jenis isim. Bila kita buka isim dalam Quran, inilah dia 20 jenis. Isim 5 jangan risau, nota disediakan, jangan ke mana-mana. Ini isim ni, ini isim. Ini isim. Okey, next 20. Next 20 isim. Balik ke isim ni Ustaz. Ya, ini isim dari segi kedudukan. Ini nama dia. Allah banyak Ya. Tak apa, ini nama dia. Tapi ini kedudukan. Ini bila kita jumpa isim, remember isim ada mabni, ada murab. Majoriti isim mabni. Majoriti isim murab, yang mabni 1-2 je. Jadi untuk nak mengeluarkan itu, kita masuk di bawah ni. 2 jenis nama. Nanti kalau tuan-tuan buka Quran, tak tahu isim apa, sedangkan isim 20 jenis nama dia. Jadi ini nak beritahu, ini nama isim apa. Ya, nama apa dia, nama isim dia. Ya, kita dah beri nota nama-nama isim, ingat tak? Yang okey, ini kita compile 20 sub topik berkenaan isim. For example, satu haraf bawah 28. Sila. Ini semua haraf macam last one. Isim dulu. 28 haraf. 28 campur. 28 campur. Okey. Okey, nombor 1. Nombor 1. Ya. Ini bukan, ini duduk di sini. Ada satu lagi tak masuk ni. Ini isim mabni murab. Okey ni. Okey. Ini 2 ni. Tuan-tuan, ini 2, ini isim mabni. Silap tadi. Mabni dan okey. Dia dah bercampur. Okey. Dan ini murab. Ya. Kepelbagaian nama. Okey. Bila kita tengok Quran, bila kita jumpa isim, kita kenal ini isim mabni. Yang pertama sekali, ini mabni. Bila mabni, dia tak berubah seperti allazi, hazihi, haza. Ya? Okey. Kalau isim murab, dia berubah kepada 2. Sama ada baris depan, baris atas atau baris bawah. Yang ini telah ada pada nombor 8, nombor 12, nombor 3. Tapi kita masuk balik supaya
kita tidak hilang dia punya mafhum tentang konsep isim. Okey. Yang ketiga, isim mamnu' minas saraf. Isim ni maksudnya isim yang tidak ada tanwin. Ya, no tanwin. Tanwin tu isim yang tak boleh pakai tanwin. Macam hadara mauta, Osmana, tak boleh kata Osmanan, Osmanun. Ya, Makkata. Ya, itu nama-nama dia. Kemudian yang keempat, isim masdar. Isim masdar ni sama juga dikatakan isim mustaq, yang isim datang dari fi'il. Seperti kita kata zahaba. Zahaba fi'il madhi, dia jadi zihab ataupun mazhab. Ya, mazhab tu tempat pegangan agama. Kalau zihab, pemergian. Ya. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il, isim yang datang dari fi'il madhi, kita kata zahaba jadi zahibun, orang yang pergi. Ya, isim fa'il. Dia lain dengan fa'il. Fa'il ni nama orang betul. Daripada masjidun, daripada sajadah, kita letak alif lepas fa jadi sajidun. Itu fa'il, orang yang sujud. Isim maf'ul. Daripada sajadah jadi masjud. Masjud, orang kena sujud. Maqtul, orang yang kena bunuh. Itu isim maf'ul. Okey. Dan ini ada isim daripada fa'il, sama ada fa'il madhi, fa'il mudhari' atau isim fa'il amar. Ya, ini jangan tanya lagi, penerangan kemudian. Ya, mudhari', isim daripada fa'il. Yang ke-8, isim alat. Isim alat, iaitu kalau dari daraba, kita letak mim depan tu jadi midrab. Midrab itu pemukul. Tuan-tuan jangan bincang lagi lah pasal tu, calin dulu. Yang kedua, yang ke-9, isim zaman. Isim zaman dan isim makan. Pernah dengar tak? Lain dengan zarah zaman. Ini isim zaman. Okey. Jangan tanya lagi lah, nanti tak habis ya. Yang ke-10, kalau tanya ni kenal tak? Semua kenal. Isim isyarah. Apa contoh dia? Ada jauh, ada dekat, ada lelaki, ada perempuan. Isim isyarah. Okay, isim tu. Okay. Yang ke-11, isim mausul. Ada tak isim mausul? Semua orang tahu kan? Siapa pegang isim mausul, isim isyarah? Wah, tengok. Tengok, dia ingat dia punya. Ya? Ya, ingat. Ya? Jangan tak datang. Minggu depan ni kita makin hampir lah. Hampir matlamat. Kita fokus kita sekarang ni dah kecil dah. Pernah dengar dah isim mausul? Okey ya. Allazi. Okey, allazi, allati perempuan. Allazani, allatani dua lelaki perempuan. Allazina, allati. Itu perempuan ramai. Betul tak? Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Saya kata basic dapat. Kalau dah kena isim mausul, cukup dah tu. Jadi kalau orang tanya, cuba cerita tentang isim, 20 ni baca depan dia. Isim yang saya belajar di kelas English More, from 1 to 20. Dia terduduk. Ya, senyap dia. Tapi kena hafal. Ya. Okey. Yang ke-12, isim makrifah dan nakirah. Makrifah ni yang tidak ada de. Macam kita kata madrasatun, mean a school. Kalau al-madrasatu mean the school, isim yang definite. Okey? Nakirah. Yang ke-13, isim istifham. Man anta? Siapa dia awak? Itu isim istifham tu. Ada haraf istifham. Siapa dapat haraf istifham? Isim istifham dalam Medan 23? So, ingat Jadi bila kita senarai ni, kita akan beri nota 2 keping. Satu nota tentang ilmu, yang kedua nota tentang
contoh dalam Al-Quran. Jadi kita ada berapa? Kita ada 114 tajuk. Tuan-tuan ingat, istifham ada dua, satu isim, satu haraf. Kalau anda semua boleh bezakan antara istifham dan haraf, dah cukup bagus. Ya, dah cukup bagus. Yang kedua, yang ke-14 isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil ni kita letak alif di depan. Seperti kabura, fi'il madi. Fi'il madi kabura. Dia tak ada kabara. Kabura tu makna besar, great. Letak alif jadi akbara. Allahu akbara. Not ada thing bigger than Allah. Akbara mean untuk Allah saja. Ya. Tak boleh tengok orang bernasihat, awak ni akbar. Tak boleh. Yang ini kita kata gemak je kan. Jadi akbara tu isim tafdil. Tafdil tu maknanya dia lebih besar. Tak ada orang lain yang lebih great pada Allah. Ya, akbara. Sama dah tu. Haji akbar. Haji akbar tu haji yang besar. Tak ada lagi haji selebih daripada itu. Akbar kan. Siapa sempat haji akbar? Akbar tu dengan mabrur tidak jauh beza. Mabrur tu diterima. Haji akbar tu pada hari tu hajinya haji akbar, tapi belum tahu lagi mabrur. Okey. Mabrur ni daripada barra. Barra tu maknanya baik. Haji yang diterima Allah. Nak tengok haji mabrur senang je. Kalau kita belajar nahwu, pergi Mekah, balik Mekah, tak attend nahwu, tak mabrur haji dia. Senang je. Kena. Senang je. Seorang mak Allah dia pergi rumah saya. Dia beritahu bagaimana orang asli pun baca talqin ke ni. Walaupun dia tak ada, ya, tak ada orang asli baca talqin. Dengar ni cerita ni. Dengar tak? Kalau tak dengar tak ya, tengok ni. Saya tak boleh nak cerita, saya sendiri nak suka. Sebab saya duk baca talqin. Jadi dia kata orang Melayu sekarang ni mati pun ajar. Nak mati pun ajar lagi. Nak mati pun ajar. Tengok fokus kamera. Dia kata apa ajar tu? Dia ajarlah, beritahu macam mana nak hidup sana. Apa dia ajar tu? Senang je. Kalau dia tanya soalan, jawablah. Apa nama? Jawablah nama. Apa-apa kan. Tinggal di mana? Jawablah. Tinggal di Gombak. Tak ada postcode. Aduh. Itu saya tambah. Saya banyak tambah. Tinggal di Gombak, tak ada postcode. Berapa anak? 5. Semua mati. Sebab dia orang mati awal kan. Dia orang mati awal kan. Umur 30 dah mati. Habis apa lagi dia buat? Mu kena belajar lah. Kalau mu tak boleh tanya, mu tak boleh jawab, dia pukul kamu. Tapi tak apa. Dia pukul kanan, kamu lari kiri. Boleh ngeli. Dia pukul kanan, kamu lari kiri. Dia pukul kiri, kamu lari kanan. Habis kalau dia pukul tengah-tengah, itu nasyib lah. Nasyib. Mu pun jahat juga. Okey, habis lah. Aduh. Okey, tuan-tuan. Isim dhamir. Isim dhamir ni semua dhamir 14 tu isim. Ana, anta, antum, antum, semua isim tu, tapi kita tak kenal isim, kita panggil dhamir. Hari pertama kita kenal dia dalam gambar rajah kan. Kita buat macam ni kan. Isim dhamir ni ada bercantum pada nahwu, ada bercantum pada apa tu, pada fi'il, ada bercantum pada haraf, dan ada bercantum pada isim kan. Macam ana bercampur dengan qalami, ya, campur dengan fi'il madi zahabtu, campur dengan fi'il mudhari azhabu, dengan fi'il amar tak adalah. Okey, ni kita ulang kaji ni. Yang ke-18, yang ke-17, isim mufrad. Isim mufrad ni isim yang satu. Kalau musanna tambah alif. Kalau jamak, kalau laki-laki tambah waw nun. Kalau perempuan tambah alif ta.
Kalau yang tak boleh pakai waw nun alif ta, pakai jamak taksir. Jamak taksir ada 16. Jamak taksir nama dia broken. Seperti masjidun, tak boleh kata masjidun, kena kata masajid. Boleh tak? Agaknya itu boleh pernah dengar tak? Maksud saya pernah dengar tak? Jamak taksir? Bukan jamak taksir, jamak taksir. Taksir mean broken, daripada kasar. Okay. Ini tentang fi'il ni, kalau tuan-tuan boleh tahu 20 ni, weh, biarlah saya syok sendiri pun, hebat. Hebat. Kalau orang tanya, teranglah saya bagi, setiap satu saya bagi satu konsep, satu ilmu. Satu ilmu, satu contoh dalam Quran. Jadi, kita sambung lagi besok, memahami semua contoh. Okay? Okay. Yang kedua, yang seterusnya isim 5. Isim 5 ni isim yang special isim. Ada dengan saya ni. Di mana? Isim 5? Dah bagi belum? Okey. Isim 5. Ada tadi. Okey, seperti abun, akhum, fu, zu. Minggu lepas pagi tengok yang ada gambar Raja 5 tu. Itu isim 5. Macam kita kata, ya, abu, akhun, khu, fu, zu. Itu 5. The very special isim. Date minggu lepas. Ada tak? Okey, tinggal dulu. Kelak lain pula. Nama yang 5. Ya. Saya baik daripada ke menyebelahi saya. Ini kalau tidak beri lagi, ambil lagi. Beri apa? Cantum. Tu dengan Datuk tunjuk. Ini beri apa pun ambil macam mana ni? Saya baik orang-orang teliti ada depan kita kan? Dah bagi dah. Isim 5. Yang ke-9 lah isim adat. Isim adat ni wahid, sening, selasa, arba'ah, khamsah. Isim telling about numbers. Sebab adat ni ada bila ada dia jadi perempuan, ada dia lelaki. Kan main? Ya. Jadi itu memang saya mengaku saya tak bagi lagi. Tapi tuan-tuan jangan risau. Di antara 1 hingga 7 gelaran dia lain. 7 hingga 10 lain. 11 hingga 15 lain. Macam tu lah. Macam kita ni sama je nama berapa pun. Okay? Ya? Tak ada lelaki perempuan. Ya? Sebab tu ada ihda, ada ahadun. Ya? Okay? Ada isnan, ada isnata. Tahu tak? Isnata tu ada salasa, ada sulasa. Ya tak? Itu nama lelaki perempuan. Okay? Saya seronok malam ni ramai datang. Apa sebab dah tahu? Duduk di Batu Gajah balik lagi. Aduh. Okey, isim adat. Jadi kalau tuan-tuan tengok, bila buka saja isim, ini isim adat. Bagus. Ini mabni. Bagus. Mabni apa? Mabni alal fathi. Bagus. Ya. Yang ke-20 isim kana dan isim inna. Ada tak? Ada dah. Jadi semua ni support yang 23. Maknanya kalau tuan-tuan tak kuat 23, dia akan kuat yang 20 isim tu. Okey, nampak tak apa yang kita nak belajar ini? Nampak tak? Jadi, bila kita buka Quran, kita akan lihat Quran. Satu contoh saya bagi. Okey. Ayat. Okey. Tuan-tuan boleh tak buka ayat? Buka apa tu? Ayat surah apa tu? 6 ayat 2. Ayat 2, ayat 2 surah 6. Okey, surah 6. Ayat 2. Okey. Surah 6 ni surah An'am Ayat 2. Apa dah ayat 2? Huwallazi khalaqakum min tinin. Cuba terjemah bahasa Melayu saya, huwa.
Dia yang. Okey. Kalau orang tanya apa dia huwa, tuan-tuan kena sebutlah huwa ni isim domer. Domer dia laki-laki satu. Tunjuknya macam mana? Tah. Kan? Tak? Tah. Kalau macam ni ya. Allazi. Ada ni. Nama apa allazi? Isim mausul mabni ala sukun. Betul tak? Khalaqakum. Khalaqa yang 20 atas tu fi'il. Tengok saya baca ni, khalaqa fi'il madi mabni maklum bab 3. Okey. Mutaaddi boleh baca semua 20. Tapi saya pun tak ingat juga. Kena tengok 20 lah. Jadi satu fi'il boleh baca sampai 20. Sebab every 20 tu dia chosen. Either this or not. Pening kepala ke? Oh, tak pening. Langsung tak pening. Sebab tuan-tuan kena tahu benda yang susah. Betul tak? Jangan kita kata orang awam tak boleh tahu. Itu saya punya disiplin. Orang awam lah nak tahu yang susah, supaya dia tidak awam lagi. Okey, kum. Apa dia kum? Kum bukan kamu. Kum domain. Domain dia antum. Tapi ini dia domain bersambung. Bila domain bersambung dengan fi'il madi, dalam tu khalaqakum tu ada berapa domain tu? Ada berapa? 2. Yang satu mana? Yang satu huwa. Maknanya bila yang satu huwa, kum tu sudah jadi maf'ul bih. Fi mahalli nasbin. Boleh tak? Mutaaddi. Jadi khalaqa ni kita boleh baca sampai 20 tadi. Boleh? Jadi detail tak? Memang. Biar kita pening kepala kena nahu daripada pening kepala tak ada pun nak buat. Betul tak? Tahun ni tahun 2014 kita fokus biar habis si ilmu nahu ni. Min daripada. Okey, min bukan jarak. It doesn't show distance, but it show asal. Min maknanya dia yang menjadikan kamu dari tanah, bukan jarak. Macam tadi minal masjidil haram tu jarak, tapi ini min tin dari tanah. Min maknanya source, sumber. Min ada 7 makna. Ada 7 makna berbeza. Ini makna lain. Summa min ni haraja. Tanya pula, haraja tu tinin tu majrur. Bukan 7 beradik. 7 makna berbeza. Ada min dari, ada min distance, ada min asal, ada min sumber, ada min marah. Banyak-banyak. Malam ni tak salah tanya 7 tu. Saya pun tak tahu juga. Sorry ya. Saya malam ni kena study min tu pasal nak ajar. Okey, summa. Siapa pegang summa kat tangan? Atas. Siapa atas? Okey. Atas ada berapa beradik? 6 ke 4? Ada 6. Tengok. Engineer boleh cakap betul. Atas ada 6 beradik. Semua atas haraf dan dia mabni. Ini mabni apa? Summa mabni ala sukun, ya. Okey tuan-tuan. Summa has 4 different meaning. This is to show that dia menjadikan kamu daripada tanah. And then dia jadi ataf, tapi ataf menunjukkan and then. Bila then tu memberi makna consequence. Jadi tuan-tuan kena belajar summa ni dengan cukup tahu. Nanti bila meninggal besok ada tak tahu summa makna apa. Jadi saya kena bagi tuan-tuan habisi sampai tak ada lagi. Tak faham tak apa. Yang tak habis pun tak faham, apatah lagi yang habisi. Jadi kena beri biar faham. Boleh tak? Biar faham. Toki saya ajar saya habis.
Kena rotan. Tak faham. Tapi itulah dia rotan kiri, saya lari kanan. Aduh. Okey. Qadha fi'il madi. Mu'tal. Muta'addi. Mu'tal lam. Yang 20 tu lah apply lah. Tak apa. Jalan. Isim mansub. Isim mansub ada berapa? Ada 12. Ini kenapa dia mansub? Sebab dia jadi mangsa. Dia maksud dialah yang menjadikan kamu dari tanah, kemudian dia selesaikan masa bila dia nak mati, dan masa bila yang dia akan bersama dengan Allah. Summa antum tamtarun. Kemudian dirahsiakan bila kamu nak mati. Betul tak? Tahu tak bila kita nak mati? Tak tahu. Itu meninggal. Itulah mudahnya nak meninggal kan. Dia tanda banyak. Jangan ke mana-mana, minggu depan kita bawa tanda nak mati tu. Jadi kalau kita tengok tanda sini pun ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada seorang yang mati pada masa yang sama. Dia mati remaja, umur 20. Hanya jatuh bilik air, blood clot. Licin. Lepas tu saya pergi buat talih 2 in 1 lah. Jadi ada seorang tu tanya, Ustaz, kalau 2 in 1 ni pahala bagi 2? Pula dia tanya. Sebab 2 sebut kan. Saya kata itu biar Tuhan lah bagi-bagikan. Kita masak cukup lah. Dia pegang ayah, mak sebelah kiri. Ayah, Angah Along ni rasa tak lama dah ya. Maafkan Along ya. Banyak Along lawan cakap ayah. Along ni berdosa dengan ayah ni. Banyak. Mak ni pun tak dengar apa menangis. Jangan Along nanti ayah kau tak ada siapa nak duduk dengan mak kan. Mak muda lagi. Mak 20 tahun kan. Suka pula. Pada masa itu dia kata, ayah dah sampai kepala lutut ayah, dah sampai dah. Ayah dah sampai sini dah ayah. Maaf lah ayah ya. Ayah dah sampai sini ya. Maaf lu ayah. Ayah dia tak esok lagi meninggal. Mana orang nak meninggal ni dia daripada kaki. Tuan-tuan ada tak Haji Azhari ada tak rasa kebah-kebah kaki? Kalau orang kebah kaki ni 2 tahun dia dah ada tanda kebah kaki. Jadi belajar bahasa Arab sebelum kebah betul-betul. Tak ada. Itu semua sebut dalam hadis. 100 hari, 45 hari, 15 hari, semua ada. Cuma orang mati tak tahu. Orang yang hidup pun tak tahu sebab dia tak ada ilmu. Saya menghadap mati, banyak orang menghadap mati. Ada seorang tu dah koma dah apa semua, kakak ipar doktor, duk yang tu. Telefon saya pukul 6 petang, saya pergi, saya ajar dia mengucap, terus meninggal. Sebenarnya dia nak dengar kita ajar mengucap. Yang ada tu semua tak ajar mengucap. Jadi tuan-tuan, itulah. Mana dia dah mati dah, dia dah mati dah. Sadaqallah. Jadi nak beritahu je kalau nak mati ada preparation kan. Jadi orang kata perjalanan mati ni jauh tak? Itulah perjalanan jauh perjalanan. Nak pergi Mekah kita bersedia berkamai kan? Tapi nak pergi haji ni tak ada orang bersedia. Betul tak? Nak pergi mati tak ada orang bersedia. Sedangkan nak pergi jauh. Bila tanda kita pergi, bila kita mati, dia tak mungkin pergi kalau tak mati dulu. Betul tak? Mati dulu baru pergi. Mati dulu baru pergi. Tengok bila bab mati semua takut. Saya pun takut. Tuan-tuan ingat, nyawa kita duduk di steering kereta, betul tak? Duduk di plastik, duduk di canvas. Ada orang mati kena apa tu? Ni, kena bola tu. Dia panggil apa? Airbag. Tapi itu semua Allah punya kuasa kan. Tapi yang paling penting sekali, pastikan sebelum mati nahu sarah dalam kepala. Itu nombor 1. Dia teman sejati. Bukan saya kata
ini yang kata ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, dia kata, syafi'an li ashabi. Wallahu alam. InsyaAllah minggu depan kita go yang 28 bawah. Dan lepas tu kita akan guna ni, kita akan gunakan apa tu untuk ingat. Ni kalau tuan-tuan ada kat rumah benda-benda tadi, bawa lah, kita guna untuk ngapah. Ya, satu orang ambil satu. Ya, ambil satu. Dr. Nawi, mudah pun nilai, pegang satu. Kan, okey. Sekarang bukanlah contoh. Oh, sekarang sebab kaedah saksi approach, tuan-tuan kena tahu semua 114. Dan saya yakin tahu. Kalau 23 boleh tahu, yang 23 kedua tu memang boleh tahu, dan yang 20 tu lagi senang tahu. Ya, jadi insya-Allah itulah ilmu dia, dan insya-Allah kita akan berjaya. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة